Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk nombor bulat. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 58. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 hingga 4. Soalan 1, tulis nombor dalam angka atau perkataan. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu tulis soalan ini, jawapan ini dalam angka ataupun dalam perkataan. Okey. Jadi soalan A, 3,518,042. Okey, maka untuk soalan ini kita perlu tulis dalam angka. Okey. Jadi kita tulis ini hitam. Okey. Kita tulis 3 juta. Okey. 3 juta 518,042. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan A. Okey, seterusnya kita masih tulis dalam perkataan iaitu 1,90,256. Okey, kita tulis 1,90,256. Okey. Itulah dia cara-cara menjawab soalan B yang mana kita asingkan. Cara dia ialah kita asingkan yang tiga-tiga macam ni kan. So satu tu dia ialah juta, kemudian ni ratus-ratus kita sebut ribu, kemudian ratus seperti biasa. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Masih lagi kita tulis dalam perkataan. Okey. 4,07,980. Okey, kita tulis. Cikgu pekatkan sikit. Okey, semula 4,07,980. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 5,40,019. Kita tulis 5 juta 40,019. Okey, itu dia jawapan untuk soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Okay, kali ini kita perlu tulis dalam angka, jadi kita perlu asingkan. Okay, cara untuk menjawab soalan ini kita perlu asingkan dia punya rumah dia. Tengok sini, 8 juta, so kita asing macam ni. 709,000, kemudian 181. Okey. Jadi bila 8 juta ni maksudnya dia ada 7 digit Jadi kita tulis 8 juta. Okey, so dia 8. Kemudian 719 kita tulis ni 719,000. Kemudian 181. 181. Itu dia cara-cara menjawab soalan E. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. 9 juta kita asingkan 250
253,000. Okey, 253,000. Kemudian rata biasa tu tak ada. So, kita buat sifar-sifar nanti. Okay, kita tulis 9,253,000. 253,000. Okey, maksudnya ratus, puluh dan sa ni dia sifar. Okey, ni dia 9,253,000. Okey, soalan G, 2,50,000. Okey, ada ribu kita slashkan macam ni, 806. Okey, jadi kita tulis 2,50,000. Jadi 50,000 ni sifar 5 sifar. Okay, kemudian 806. 8 sifar 6. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan G. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang kedua. 5 keping kad nombor di bawah disusun mengikut satu pola tertentu. Okey, ini dia kad yang pertama, 8,07,056. Kemudian 8,07,068. Okey, kat sini yang berbeza ialah nilai tempat untuk puluh. Puluh tu dia 56, kemudian dia jadi 68. Okey, jadi seterusnya 8,07,080. Okey, maksudnya nombor ini kita perlu tahu tertibnya menaik atau menurun dulu. Jadi yang pertama kita tengok 56 dia jadi 68, jadi kita tahu dah. Okey, iaitu tertibnya menaik. So kita dah dapat satu tertib menaik. Kemudian kita kena tahu berapakah beza antara kedua-dua nombor ni. Okey, jadi cara dia ialah kita akan tolakkan nombor yang besar dengan yang kecil. Okey, jadi kita ambil nombor yang pertama dengan kedua ni, kita ambil nombor kedua, tolak nombor yang pertama. Okey, jadi kita tulis 8,07,000. 8,07,056. 68, sebab kita nak tolak nombor yang pertama. Jadi kita salin balik 8,007,056. Okay, jadi berapa nilai dia? Okay. 8 tolak 6, 2. 6 tolak 5, 1. Okay, yang ini semua sifar. Okay, apa maksud ke sini? Okay, maksudnya nombor ini dia meningkat 12. Jadi kita tambah 12. Okay, kebiasaannya pola ini nombor dia, lompatan dia mesti sama. Okay, jadi untuk membuktikan adakah sama 12, yang kat sini 12. Okay, yang seterusnya dia akan pergi ke seterusnya dia tambah 12 dan tambah 12. Okay, itu masuk pola. Okay, jadi mari kita buktikan. Kita buat 80 ni kita tolak 68. Okay, awak boleh buat 80 tolak 68 sahaja pun boleh, atau salin semula pun tak apa. Okay, so kita buat 8,07,000 sama juga. Okay, ambil 80. Okay, kita tolak dengan 68. 8,07,068. Okay, sekarang kita tolak. Jadi sifar tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 10. 8 tinggal 7. 10 tolak 8, 2. 7 tolak 6, 1. Okey. Okay, jawapannya juga sama, 12. Ini bermakna lompatan ini dia 12-12. Jadi kita bolehlah menjawab polanya. Jadi untuk menjawab pola kita perlu nyatakan dahulu dia punya tertib. Maka kita akan tulis ni tertib. Boleh. Okey. Okay, tak apa. Kita tulis dulu. Tertib menaik 12. Okey, itulah dia
Cara-cara menjawab soalan ini yang mana kita nyatakan dahulu dia punya pola, dia punya setiap menaik dan juga beza setiap nombor itu. Okey, ini dia cara-cara dia. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, ditanya apakah nilai X dan Y. Okey, tadi cikgu dah cakap setiap lompatan ini sama. Jadi untuk mendapatkan nombor seterusnya, ambil nombor terakhir, kita akan tambah 12. Okey, jadi yang pertama untuk soalan ini kita akan tulis dulu X sama dengan kita tulis X sama dengan, maksudnya kita nak kira X, kita ambil nombor yang ketiga tadi Okey, kita ambil 8 juta 7,000 So kita tulis 8 juta 7,080, betul tak? Okay, betul, jadi kita tambah 12. Tambah 12. Okay, jadi sifar tambah 2, 2. 8 tambah 1, 9. Okey, nombor depan kita salin semula. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan B yang pertama X, iaitu 8,7,092. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya ataupun cara menjawab soalan Y. Jadi kita buat Y sama dengan kita ambil pula nilai X tambah 12. Okey. Jadi tulis 8 juta 7,000 sifar 92. Ini cikgu lupa tulis sifar. Okey. So kita tambah 12. Okey. Dua tambah 2, 4. 9 tambah 1, 10. 1, okey. 7, sifar, 8. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan B, nilai X dan juga nilai Y. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Kelaskan nombor-nombor berikut kepada nombor gubahan dan nombor perdana. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu kelaskan ataupun tentukan sama ada nombor-nombor di bawah ini adalah nombor gubahan atau nombor perdana. Jadi sebelum kita menjawab soalan ini, cikgu dah buat sedikit nota untuk kita lebih faham apakah yang dikatakan nombor perdana. Bila kita tentukan nombor perdana, kita secara tak langsung kita boleh tahu sama ada nombor yang bukan perdana itu kita namakan sebagai nombor gubahan. Jadi nombor perdana ini ada dua syarat utama. Yang pertama, boleh dibahagi dengan satu dan juga boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Okey? Dan penting juga dia mesti lebih besar daripada satu. Okey? Selain daripada itu, dia tidak ada dalam mana-mana sifir. Iaitu maklumat asas, tapi kita juga boleh ingat kalau kita faham satu perkara iaitu nombor perdana ni bukan daripada nombor genap kecuali 2, bukan sifir 5 kecuali 5 dan bukan dari sifir 11 kecuali 11. Maksudnya dalam semua sifir 11, 11 itu bukan nombor perdana. Dalam semua sifir 5 tu, 5 je bukan. Yang lain tu semua nombor perdana. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama ialah nombor 11. Jadi kita macam mana kita nak jawab soalan ni, kita tulis dulu. Kita bahagikan dengan, yang pertama bahagi dengan dirinya sendiri ataupun bagi satu. Yang pertama dia boleh dibahagikan dengan satu, betul. Okay, kemudian dia boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, iaitu 11. Okay, jadi
dia tak ada lagi boleh dibagi dengan nombor lain. Bila ada dua saja syarat penting ini, maka kita akan nyatakan nombor sebelah ini sebagai nombor perdana. Okey. So kita tulis nombor perdana. Nombor perdana. Okey, nombor 11 ini ialah nombor perdana. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita tanda ni dah. Okey, 8. Okey. Jadi yang seperti cikgu cakap tadi, pertama sekali kita bahagikan dengan 1 dan juga dirinya sendiri. Kemudian kita tengok sifir, tengok ni mana ada dalam mana-mana sifir, tapi 8 ni ada dalam sifir. Okey, kejap. Ada dalam sifir 2 Maksudnya dia boleh dibahagikan dengan 2 dan juga boleh dibahagikan dengan 4. Okey. Jadi 8 juga ialah nombor genap. Okey, bila nombor genap bukan nombor perdana lah. Okey. Jadi ada 4 ciri kat sini, maka kalau ada 4 ciri kita akan tulis sebagai nombor gubahan. Okey, kita tulis nombor nombor gubahan. Okey. Okey. Ini kita padam. Okey, kita teruskan dengan soalan ataupun nombor berikutnya 24. Jadi 24 ini kalau kita tengok sini dia bukan nombor genap nombor perdana. 24 ini nombor genap. Jadi sudah pasti dia bukan nombor perdana Okay, walau macam mana pun kita tulis juga ciri-cirinya Iaitu yang pertama 24 ini bahagikan dengan 1. Kemudian boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Kemudian kita tengok 24 ni ada dalam sifir 6. Jadi boleh dibahagikan dengan 6. Kemudian boleh dibahagikan dengan 2. Dan banyak lagi Sifir 3 ada, sifir 4 ada. Jadi ada lebih daripada 2. Maka kita tulis sebagai nombor gubahan. Okey, sorry. Ataupun kita salin saja ni. Kita copy. Kita paste. Okey, ini sebagai nombor gubahan. Ingat nombor perdana cuma ada 2 saja ciri cikgu dah tulis. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Jadi 24 ni kita padam. Kita terus dengan nombor 29. Okey, sebelum tu kita salin dulu ni. Okey, 2 ni kita salin. Kita paste kat sebelah. Okey. Jadi 11, 8, 24 dah, 29 Jadi kita tulis 29. Pertama dia bahagikan dengan 1, kemudian bahagikan dengan dirinya sendiri. Kemudian dia tidak ada dalam sifir-sifir lain kan. Kalau ada 2 sahaja ciri, maka kita akan nyatakan sebagai nombor perdana. Jadi 29 ini nombor perdana. Seterusnya 35. Sebelum kita jawab pun kita dah boleh agak ini dalam sifir 5, jadi bukan nombor perdana Ini kita tulis 35 sama dengan mula-mula bahagikan dengan 1, bahagikan dengan dirinya sendiri, kemudian dia ada dalam sifir 5. Dan sudah pasti dia ada dalam sifir 7. 35 bagi 5 jawapan dia 7. Jadi dia ada dalam sifir 7. Maka 35 kita nyatakan sebagai, kelaskan sebagai nombor gubahan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya atau nombor seterusnya, nombor 41. 41 sama dengan bahagikan dengan
1 bahagikan dengan dirinya sendiri dan 41 tidak ada mana-mana sifir. Okay? Jadi 41 ini kita nyatakan sebagai nombor perdana. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, 67. Okay, cikgu salin dulu dua ni perkara ni. Okey. Jadi kita tulis dulu 67. Okey, kita bahagikan dengan 1 dan juga dirinya sendiri. Okay, kemudian 67 ni tidak ada dalam mana-mana sifir. Jadi 67 ini kita nyatakan sebagai nombor perdana. Okay, manakala yang terakhir 80. 80 ini nombor genap. Jadi nombor genap bukan nombor perdana, dia ialah nombor gubahan. Okey. Macam mana pun cikgu tunjuk juga 80 ini sudah pasti dia bahagikan dengan 1 dan juga dirinya sendiri. Okay, tetapi dia ada dalam sifir 2 sebab dia nombor genap. Okay, yang belakang dia sifar ni nombor genap. Jadi sudah pasti dia ada dalam sifir 2. Boleh juga kita bahagi dengan 8. Okay? Dan sudah pasti juga boleh bahagi dengan 4. Okay? Okay, jadi ini sebagai nombor gubahan. Okay, kita salin. Oh, sorry, silap. Okey ni. Okay, awak kena tulislah, tak bolehlah nak copy punya cikgu Okey. Jadi inilah dia cara-cara menentukan nombor perdana ataupun nombor gubahan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Tulis nombor dalam perkataan atau angka. Jadi kata kunci di sini kita perlu tulis dalam perkataan atau angka. Jadi diberi dalam bentuk pecahan juta di sini, iaitu 1/3/4 juta, maka kita akan tulis dalam perkataan. Okay, kita tulis 1. 1/3/4 juta. Okey, itu cara-cara menjawab soalan A. Okey. Okey, yang kedua atau B, 1/8 juta. Jadi kita tulis dalam angka, kita tulis saja. Okey. Kita tulis 1/8 juta. Okay, seterusnya soalan C. Okay, 5/7/10 juta. Jadi tulis 5/7/10 juta. Okay, seterusnya kita sudah menamatkan cara-cara menjawab soalan uji minda untuk tajuk nombor bulat bagi muka surat 58. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.